Hormat Datuk-Datuk, Profesor-Profesor, tuan-tuan dan puan sekalian. Semalam kita dah enjoy 4 pembentang. Okey, bagi saya kalau tanya saya tentang keputusannya mitos ataupun realiti, still seri lah bagi saya. Ada 2 orang kata yes, ada 2 orang lagi kata mungkin 50-50 ataupun masih memerlukan kajian lebih lanjut ya. Jadi tak apa, kita open kepada perbincangan dan tugas saya hari ini ialah untuk bukan nak mengatakan ataupun membuktikan wujud atau tidak wujud kapal misteri kita ini Mendam Berahi. Cuma saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian tentang pengalaman saya selama pengalaman saya terlibat dalam bidang kajian saya, terutamanya dalam bidang arkeologi sama ada darat ataupun maritim, underwater. Saya ingat mungkin baru lebih kurang 30 tahun lah penglibatan saya. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sekalian apa yang saya boleh rumuskan berkaitan dengan isu maritim dan juga isu wujud atau tidak kapal Mendam Berahi ini. Ya. Next. Tak ada. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian berkenaan dengan beberapa topik ataupun topik yang ingin saya bincangkan. Pertamanya secara latar belakang ataupun sejarah umum tentang arkeologi maritim ataupun keadaan maritim di negara kita ini sejak zaman prasejarah dan diikuti dengan period seterusnya, zaman kerajaan awal, zaman protosejarah dan zaman terkini lah ya. Sebab apabila bercakap tentang kapal ataupun dunia maritim, banyak perkara yang kita harus sentuh ya. Tak semestinya kapal itu saja. Nak mendengar ataupun nak mengesahkan suatu benda itu sebagai seorang pengkaji yang bersifat sistematik, saintifik dan objektif sifatnya, harus melihat pelbagai aspek sebelum kita memberi sesuatu pandangan ataupun kesimpulan berkenaan dengan sesuatu yang ingin kita kaji ya. Jadi dalam arti kata lain, bukan setakat kapal itu sahaja. Maksudnya dunia maritim itu perlu dikaji secara holistik. Misalnya penemuan-penemuan secara perbandingan, associate finding dia, dari segi persekitaran dia ya, teknologi dia dan sebagainya. Itu approach yang saya akan cuba kongsikan dengan tuan-tuan sekalian. Seterusnya juga apabila bercakap tentang maritim Melaka, saya ingin juga berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Masa agak panjang, lebih kurang 45 minit ataupun sejam. Jadi suka hati saya lah apa yang saya cakap kat sini ya. Dan dua benda besar. Satu, maritim di alam Melayu secara keseluruhan, khususnya negara kita, sejarah dia. Dan satu lagi khususnya di Melaka. Kerana kalau mengikut motif utama ataupun tema utama seminar kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan sebuah kapal yang begitu agung yang kita sering perkatakan, iaitu Mendam Berahi. Wujud tak wujud tu lain cerita, tapi itulah kronologi. Dan Mendam Berahi katanya berasal daripada Melaka. That's why saya akan kupas tentang arkeologi maritim di Melaka berdasarkan pengalaman kami, bukan saya seorang, dengan Perzim, dengan Jabatan Warisan, dengan Jabatan Museum Malaysia misalnya, yang telah membuat kajian hampir 20 tahun, sedar tak sedar. Dan saya tahu kebanyakannya kita di sini tidak tahu pun benda ni pernah berlaku di negeri Melaka, cuma belum didedahkan. Jadi hari ini saya mengambil kesempatan untuk share lah, berkongsi tentang hasil dapatan kajian saya selama lebih kurang tempoh tersebut, tentang apakah wujud atau tidak benda-benda yang kita ingin bincangkan ini ya. Jadi seperti mana yang kita tahu, setiap benda dalam dunia ini, tak kira apa benda pun, dia berevolusi ya. Melainkan manusia lah. Ada setengah orang kata manusia dulu, teori-teori yang ketinggalan itu dikatakan berasal daripada benda itulah ya. Tapi itu adalah kita tolak. Tetapi benda-benda seperti ciptaan manusia, teknologi manusia biasanya berevolusi. Contoh paling ringkas, paling simple, paling mudah, handphone. Dulu kan awal 90-an, akhir 80-an, handphone tak secanggih sekarang kan, besar batu bata. Dan akhirnya sampai sekarang kita tahu bagaimana peranan dan fungsi handphone itu, contoh. Begitu juga dengan teknologi maritim kita. Jadi pada asasnya
pengkaji arkeologi, melalui kajian arkeologi prasejarah, kita dapat trace ataupun mengesan sebenarnya wujud dunia ataupun dunia maritim ini, berlayar ini sejak ribuan tahun dahulu, bukan saja di negara kita, malah juga di alam Melayu serta di seluruh dunia. Cuma perkembangan tahap maritim awal ini daripada satu tempat dengan tempat yang lain adalah berbeza. Ya. 3,000 tahun dahulu kita di sini masih lagi dalam kategori zaman purba ataupun prasejarah. Tetapi 3,000 tahun dahulu di Middle East ataupun di Mesir sudah mengalami satu tamadun atau budaya ataupun teknologi yang amat canggih berbanding dengan kita. Maksudnya perkembangan tamadun manusia itu berbeza daripada satu kawasan dengan satu kawasan yang lain, lingkungan kawasan berbeza. Jadi seperti mana yang saya maklumkan tadi, bahawa sejarah perkembangan arkeologi maritim ataupun maritim negara kita dikesan melalui kajian arkeologi prasejarah. So bagaimana buktinya? Apakah kita menemui sebuah perahu ataupun bot ataupun kapal semasa kita buat penggalian zaman tersebut, atau bagaimana? Biasanya pada zaman itu, nama lagi zaman prasejarah, dia punya usia sudah lanjut puluhan ribu tahun, ya, 20,000 tahun. Tak perlu saya jelaskan, 10,000 tahun, 5,000 tahun lepas, ya, ikut period dia. Dan kita tidak nampak kesan-kesan secara tangible, secara jelas. Misalnya kalau kita buat penggalian, kita jumpa sebuah perahu lama yang purba, tidak wujud pada zaman prasejarah. Itu saya boleh nyatakan. Cumanya kita dapat melihat kesan peninggalan itu ataupun wujud benda itu melalui lukisan-lukisan gua purba di tapak-tapak prasejarah. Contoh misalnya di Sarawak, okey, di Lembah Lenggung di Semenanjung ini, dan juga di kawasan-kawasan pantai timur misalnya, yang ada rock painting itu menunjukkan, melambangkan, maksudnya zaman prasejarah tidak ada tradisi penulisan, tetapi mereka mencatat sesuatu melalui lukisan yang dilukis pada dinding-dinding gua itu. Jadi berdasarkan next please. Ini antara contoh-contoh lukisan-lukisan gua yang kita temui pada tapak zaman prasejarah. Ini merupakan kajian kami bertiga berempat daripada rantau Asia Tenggara. Sebab sebenarnya saya pernah buat kajian tentang maritim ni, bukan saja dengan lokal tetapi juga dengan rakan-rakan saya di rantau Asia Tenggara ni daripada Thailand, Indonesia dan juga US. Berkaitan dengan ini, dekat Krabi kami jumpa satu gua, The Hiking Cave nama dia, dan dalam tu kita jumpa kesan-kesan lukisan purba, maksudnya kapal-kapal lama yang pernah berlayar waktu itu. Okey, itu antara contoh-contoh bukti zaman prasejarah itu wujud tradisi pelayaran. Okey, itu asasnya. Next. Okey. Ini antara tapak-tapak yang saya nyatakan tadilah. Sebagai contoh, misalnya kalau di Thailand, di Malaysia itu di Gua Niah, di Lembah Lenggong, Gua Harimau, ya. Kalau di Indonesia itu kita dapati misalnya di Sulawesi dan banyak lagi, ya. Ini antara contoh-contoh saja yang saya bagi share kepada anda semua. Sebab inilah orang tanya, apa bukti you? Sebab sesuatu kenyataan dalam kita nak menyampaikan sesuatu itu, kalau mengikut saya lah, walaupun bidang arkeologi itu bersifat social science, tetapi dia melibatkan banyak multidisciplinary ataupun interdisciplinary untuk mengukuhkan lagi segala penemuan dan interpretasi kami apabila buat kajian. Jadi bukti itu penting, ya. Kita biasa rely on systematic and scientific serta bersifat objektif sebelum kita memberi sesuatu kenyataan. Itu saya punya stand lah, pendirian saya lah sebagai seorang ahli arkeologi. Saya tidak memerlukan penemuan-penemuan yang bersifat glamour ataupun terkenal dan mengheboh-hebohkan. Itu bukan konsep kami. Kami lebih kepada apa yang kami jumpa, apa yang kami nampak, dan kita cuba sampaikan kepada masyarakat apa maksud sebenar di sebalik jumpaan kami. Okay, next. Okey, ini merupakan antara period-period akhir zaman prasejarah, dikategorikan dalam zaman logam. Jadi ini juga merupakan salah satu bukti penemuan kegiatan maritim awal
di rantau Asia Tenggara ini ataupun di alam Melayu ini melalui penemuan-penemuan motif-motif hiasan pada badan ataupun dinding-dinding yang kita dapat seperti ini ya. Ini merupakan gendang dongson ataupun dongson drum yang kebanyakannya kita jumpai berasal daripada Vietnam. Dan kita lihat motif-motif di dongson drum ini juga menunjukkan ada kegiatan pelayaran seperti mana yang kita dapat lihat perahu-perahu, tetapi tetap pastikan jenis perahu apa waktu itu. So maksudnya kegiatan maritim di dunia ini dan di alam Melayu ini telah wujud lama sebelum wujudnya seperti mana yang kita bincang pada sehari dua inilah, iaitu menambarahi itu ya. So next. So ini antara contoh-contohnya lagi. Cuma beberapa waktu dulu saya pernah melontarkan, kalau kita lihat imej-imej ini, dia seolah-olah mempunyai persamaan dengan imej-imej yang terdapat pada dinding-dinding piramid ya, ataupun dinding-dinding binaan purba di Middle East seperti Mesir dan sebagainya. Kalau siapa pernah pergi piramid dan melihat dia punya corak-corak motif-motif hiasan itu, baik dari segi manusia, burung dan sebagainya, ada persamaan. Jadi saya pernah lontarkanlah kepada pengkaji di negara kita, berani tak kita buat satu kajian yang agak menarik. Kenapa pada waktu ini gendang dongson yang kita tahu berasal daripada Asia Tenggara iaitu Vietnam ini mempunyai persamaan dengan motif hiasan yang terdapat di piramid itu. Ya, jadi belum lagi orang sudi menyahut saya punya challenge ini. Jadi kalau siapa nak buat PhD, itu antara yang terbaik lah ya, kalau boleh, sebab persamaan tu ada ciri-ciri itu. Okay, next. Okay, ini kita dah habis zaman prasejarah. Itu secara umum saja. Okay, secara umum itulah dia bagaimana ahli arkeologis ataupun ahli arkeologi itu mengesan kegiatan awal maritim di rantau ini melalui bukti-bukti penemuan tadi. Walaupun dia agak tangible tetapi tidak begitu ketara. Itu istilah dia. Bukan langsung tak nampak, ada kesan melalui tadilah lukisan gua, motif-motif hiasan pada ciptaan ataupun teknologi gendang gangsa tadi itu. Okey, kita bermula pada era zaman kerajaan awal. Juga kita kenali sebagai zaman proto sejarah. Semalam saya tengok slide Dr. Hasanuddin. Ada satu penemuan dimension ini, memang betul, The Pontian Boat. Itu antara penemuan terawal yang mewakili bukti secara tangible, secara nampak, secara tampak, bekas perahu purba lebih kurang abad yang ketiga masih di Pontian, Pahang itu. Ya. So boat ini ditemui oleh pengkaji British, Asian Events, dan ramai pengkaji maritim bukan sahaja di negara kita, malah juga di rantau ini memperkatakan tentang penemuan The Pontian Boat ini. Ini antara penemuan yang terawal, besar taklah besar, tetapi at least ada bukti, satu-satunya bukti penemuan sampan ataupun kapal awal di negara kita. Okay, next. Ini contoh-contohnya. Saya ingat. Okey, kalau kita lihat sebelah kiri itu merupakan perahu ataupun sampan, perahu kulit kayu rompin yang ditemui pada tahun 1902, dan The Pontian Boat itu sekitar abad ke-3 hingga 5 Masihi ya. Dan ini juga antara penemuan-penemuan rangka-rangka bot yang lama. Dan rupa-rupanya dekat office saya rupanya, saya lupa mention bahawa saya daripada UKM, dekat Jendram Hilir itu, kita menemukan tapak arkeologi prasejarah sekitar tahun 80-an bersama tripod. Masa tu saya ingat lagi Madam Leong Sao Heng daripada UC Melaya buat kajian di sini tahun 80-an waktu itu. Jadi itu antaranya bukti-bukti lah. Jadi cuma kami jumpa hanya dia punya pendayung itu. Saya tak tahu, mungkin pendayung itu berada di Museum Negara. Saya tak tahu, nanti boleh cek dengan Jabatan Museum punya inventory artifact koleksi. Sorry. Next.
So ini merupakan antara lakaran semula bagaimana perahu purba iaitu Pontian Boat itu dibuat, disulam begitu. Okey, next. Dan ini juga ini satu perkongsian bagaimana pengkaji maritim terutamanya dalam aspek untuk melihat teknologi pembuatan kapal perahu bot itu, mereka bukan melihat daripada satu sudut. Contoh semalam kita dapati bahawa hanya sumber daripada Hikayat Hang Tuah saja yang pernah sebut, pernah mention tentang nama istilah menam berahi serta berapa besarnya itu. Benda-benda lain, sumber-sumber lain kita tak pernah dengar. Contoh Jadi untuk pengkaji arkeologi biasanya kalau kita nak tahu dia dari segi ragam dia, saiz dia, bentuk dia, fungsi dia, kita melihat, katakan tadi kita jumpa The Pontian Boat abad yang ketiga keempat Masihi. So sejauh mana penyelidik itu melihat bentuk yang sebenar dan cuba bandingkan ataupun bandingkan dengan penemuan ataupun jumpaan ataupun ukiran bot di rantau Asia Tenggara ini. Sebab dari segi sifat perkembangan teknologi manusia itu, dia biasanya berkembang secara seiring walaupun di rantau ini, walaupun di Indonesia, di Thailand, di Vietnam, di Singapura, Brunei dan Malaysia, Tanah Melayu, di perkembangan waktu itu walaupun geografinya berbeza tapi lebih kurang sama je. Jadi untuk menentukan saiz dan bentuk The Pontian Boat itu, pengkaji telah cuba membandingkan perahu purba iaitu dinama Rua Shalom itu dari perahu Thailand berdasarkan penemuan separuh tadi itu, dan direkonstruk, maksudnya dibuat semula, dilukis semula, dia ini lebih kurang bentuk ni macam ni lah di ibaratnya, ya, yang The Pontian Boat itu. Itu cara pengkaji melihat bentuk sebenar sesebuah kapal itu berdasarkan kajian perbandingan. Okay, next. Begitu juga dengan motif-motif pahatan yang terdapat pada dinding-dinding gua, dinding kuil di Angkor Wat, ya. So kalau kita pergi Angkor Wat yang dibina sekitar abad yang ke 2 pun ada, ke-5 dia continuously pembinaan Angkor Wat itu sampai ke abad ke-14. So ada beberapa motif-motif ukiran yang terdapat pada dinding itu menunjukkan gambar perahu sebenar pada zaman itu. Ya, jadi contoh untuk kajian menam berahi, selain daripada kita dapat sumber bertulis itu, ya Dr. Nasar, kita juga kalau boleh kita harus lihat dari segi bentuk-bentuk kapal yang hampir sama sezaman dengan waktu itu. Katakanlah lebih kurang abad yang ke-15. Kita pergi cek di sekitar rantau ini, misalnya di Indonesia ataupun di Thailand, bagaimana bentuk binaan kapal-kapal waktu zaman tersebut. Sekurang-kurangnya mendapat bayangan. Itu antara clue lah bagaimana kita buat comparative study ataupun kajian perbandingan. Next. Ini rekod-rekod penemuan perahu purba zaman protosejarah. Okey, saya nak highlightkan yang paling moden ditemui, yang kapal Belitung abad ke-8. The Belitung Wreck itu antara penemuan yang paling saya minat, dan juga bukan saya seorang saja, kebanyakannya marine archaeologist di seluruh dunia, dan pernah masuk dalam The National Geographic punya dokumentari khas berkaitan dengan The Belitung Wreck itu. So dia ditemui di Pulau Bangka sekitar tahun awal 2000 kalau tak silap saya, ya. Dan tuan-tuan dan perempuan semua boleh Google ataupun tengok dalam YouTube, type The Belitung Wreck. Bagaimana hebatnya penemuan kapal ini. Kapal ini juga dikenali sebagai The Tang Wreck, ya, sebab membawa muatan artifak, banyak barangan berharga nilai jutaan US dollar, dengan penemuan gading gajah, emas dan sebagainya, dan harta untuk The Belitung Wreck ini mencecah jutaan US dollar. Dan sekali lagi kita tewas dengan kerajaan Singapura apabila mereka sanggup membeli just the jar di mereka jumpa tempayan dalam kargo The Belitung Wreck itu, untuk kajian jar saja ataupun tempayan purba saja
Kerajaan Singapura sanggup beli berjuta juta Singapura dolar untuk buat kajian demi masa depan. Ya. Jadi itu antara penemuan menarik lah The Belitung Wreck abad ke-8 Masih. Yang lebih menarik, kapal Belitung Wreck ini dibuat di China, tetapi nahodanya daripada orang dari Middle East, orang Arab. So kalau kita tengok dalam dokumentari itu memang unik, sebab orang Arab menggunakan kapal orang Cina berlayar daripada west to east untuk berdagang dan melalui kita punya perairan di rantau Asia Tenggara ini. Dan apabila dia karam di Pulau Bangkit itu, meninggalkan banyak sekali harta karun. Dan apabila bercakap tentang kapal karam ini, sebenarnya ada dua motif utama pengkaji yang suka buat kajian tentang the maritime ataupun arkeologi maritime ini. Satu, macam kita lebih kepada memelihara sejarah dan warisan. Ada satu golongan lagi dia lebih kepada nilai-nilai komersial. Dan saya akan kongsi lepas ni yang mana bab-bab nilai komersial ni, berapa banyak mereka dah jumpa dan dah songlap pun sebenarnya harta-harta kita. Dan saya pernah challenge, baik di universiti ataupun di kita punya agensi-agensi kerajaan ataupun kementerian tertentu, seseorang itu sebelum berniaga secara logiknya pasti akan mengeluarkan modal. Begitu juga dalam hal kita ni. Jadi memanglah tak dapat nafikan, untuk membuat kajian berkaitan dengan marine archaeology itu memerlukan modal yang besar, ya. Tetapi pulangannya juga besar. Cuma kita berani tak berani ya. Tapi masalahnya benda ni telah dibuktikan. Lepas ni ada keluar banyak lagi bukti-bukti dia. Apabila private company yang sanggup mengeluarkan dana dan modal yang besar dan hasilnya besar. Dan kita sebagai empunya itu hanya melihat dan menerima sedikit share daripada kegiatan mereka. Itu antara pro dan con lah. Okay, next. Okay, ini juga paling menarik. Jadi kalau sesiapa yang kita ni eager sangat nak buat benda tu, menambarahi itu, okay, be reasonable, satu. Dan ini antara contoh yang terbaik lah yang kita harus patuhi. So semalam juga Dr. Hasanuddin tunjuk, saya pun dah banyak kali dah ke sini sebelum you pergi pun saya. Sebelum Covid dah tahun 90-an pun saya dah pernah pergi dah Borobudur ni. Dan benda ni memang terpampang sini dan dia akan berada ni sampai kiamat lah, of course, ya. So ada 7 panel yang menunjukkan tentang perahu purba, perahu Melayu pertama waktu itu. Okey. So tak payah pergi cerita lagi, jenis-jenis dia mungkin semalam dah banyak dibincangkan oleh Dr. Hasanuddin. Kita pergi next tengok. Okey, ini saya nak share. So mungkin antropologi, etnologi orang Indonesia waktu itu, dia memikirkan kenapa kita tidak merealistikkan ukiran yang terdapat pada dinding Borobudur itu seperti ini. Nama dia ialah kapal Samudra Raksa. Mereka buat kapal ini di bawah Borobudur itu macam satu museum maritim, ya. Semalam banyak dah tunjuk gambar itu kat situ. Dan keistimewaannya bukan mereka buat dan tayang begitu saja. Mereka cuba praktikkan benda ni, berlayar daripada Jakarta sampai ke Ghana, South Africa pada tahun 2003, saya ingat, lebih kurang 6 bulan, dan berjaya. Sampai kat sana mereka dismantle, bawa balik fly ke Kelapa Gading dan pasang balik. So itu menariknya. Jadi mereka bukan saja membina semula kapal seperti mana yang terdapat pada motif ukiran dekat dinding Borobudur itu, tetapi mereka praktikkan. Boleh ke orang Melayu kita dulu kata seorang pelayar yang hebat dan handal itu? Memang ternyata bukti yang nyata. Memang mereka berlayar, ada gambar videonya saya tengok, ada nama berapa jauh pelayarannya, 27,500 km, lebih kurang 6 bulan. Siapa kapten dia mereka catat semua. Dan itulah bukti kejayaan yang besar bagi saya untuk penggiat bidang maritim. Dan kalau kita boleh
berani dan buktikan macam ni, very reasonable, tidaklah begitu yang digambarkan dalam hikayat tu saya dengar pun saya terkejut. Ya. Itu bagi pandangan masing-masing kan, tapi be reasonable lah. Yang ni betul-betul logik dan reasonable, dan mereka telah praktikkan dan berjaya. Okay, next. Okay, ini antaranya maklumat saya dah perolehi. Dibina sekitar tahun 2003 oleh Pak As'ad tu. Dia dan menggunakan kayu jati ulin, digerakkan sepenuhnya menggunakan layar. Okey, ini antara data ni. Panjang kapal, tengok panjang kapal tak bersama mana. 18.29 meter, okey, dan lebar dia pun logik. Tinggi meter tiang layar pun logik, kan? Dan berjauh berlayar lebih kurang tu dan lebih kurang 6 balik. Dan kapten kapal dia pun ada nama dicatatkan. Daripada TNI, daripada Tentera Nasional Indonesia. Dia punya kapten kapal tu. So, tuan-tuan dan puan, jangan banyak gaduh, jangan gaduh-gaduh. Kita bayangkan, sekiranya kita boleh buat seperti mana ini, perahu yang kita idam-idamkan tu dah cukup. Tak kiralah nama apa. Bagi saya, nama tu tak penting. Yang penting ada sebuah perahu yang mewakili, yang menunjukkan bahawa terbuktinya suatu ketika dahulu empayar Melaka itu memang gah, terutamanya dari segi industri maritim di negara kita. Cukup, kan? Itu pandangan saya lah. Next. Okey, sudah habis bab itu tentang arkeologi maritim pada zaman prasejarah, pada zaman protosejarah kerajaan awal. So sekarang saya kongsi sedikit berkenaan dengan kajian yang pernah kita lakukan, arkeologi maritim lepas di Malaysia. Okey. So sebenarnya kita dah lama, agak lama, tahun 1980-an waktu itu. Waktu tu zaman-zaman Jabatan Museum dan Antiquity, sebelumnya zaman-zaman awal tu lah, kan? Semua orang yang mencuburi dalam bidang ni dah bersara. Ya, saya kenal semua rakan-rakan kita, ya, abang-abang kita semua tu dah bersara, dan mereka lah yang ni. Dan pada tahap awalnya kita ni bukannya pemain utama, diibaratkan macam pemain simpanan. Maksudnya kita just pembantu kepada syarikat-syarikat orang-orang tertentu ini yang mengepalai, yang mengetuai kerja-kerja kajian arkeologi salvage ataupun saya tak yakin mereka buat proper arkeologi underwater excavation waktu itu. Tidak. Mereka hanya lebih kepada kajian bersifat komersial salvage penyelamatan waktu itu. So di UKM waktu itu, saya ingat lagi, masa ni saya baru grad first degree. Kerjasama antara Oxford University, The Murray University itu, kami buat kajian di perairan Port Esen, ya, tentang penemuan sebuah kapal Nassau waktu itu, kapal perang Belanda, okey, waktu itu. Dan kita temui banyaklah artifak, dan artifak itu masih lagi berada di Jabatan Museum. Tadi saya baru bincang dengan Haji Zainal tadi berkaitan dengan preservation on that. Okay, next. Okey, yang terkenal ni lah Nanhai Marine Archaeology. Tuan punya syarikat ni baru saja meninggal masa Covid baru ni, ya, dan ada sedikit isu lah, dan memang kaya, dan lepas ni memanglah inilah yang saya katakan tadi, mereka sanggup keluarkan modal walaupun orang luar, bukan orang negara ini, dah jadi macam hampir orang ASEAN lah, dah lebih kurang 20 tahun menetap di sini, dan telah menemukan lebih kurang 10 lebih buah kapal yang kita iktiraf, ya. Okay, next. Okay, nama-nama 3 orang ni memang famous lah. Yang pertama tu dah meninggal tadi, Stanley Jostran itu, tahun lepas, 2 tahun lepas. Saya pergi ke rumah beliau masa beliau hidup, dan masa abu beliau depan mata saya pun saya pergi waktu tu, ya. Michael Hatcher dan Michael Flecker. Michael Flecker masih hidup. Dia merupakan profesor di universiti di Australia, dan Flecker ni digunakan oleh arkeologi seluruh Asia Tenggara ni. Kalau jumpa site ni mesti panggil Flecker untuk bantu. Even though the Belitung Wreck tadi pun Flecker yang bantu kerajaan Indonesia apa semua. Sebab tu pada tahun 2015 saya cuba develop bidang arkeologi maritim ni di kalangan lokal, pakar-pakar tempatan, yang bermulanya masa itu
di Pantai Timur, iaitu di semasa saya dipinjamkan ke UNIZA dan juga saya bekerjasama dengan UMT, dan adalah bibit-bibit yang agak positif pada permulaannya. Nanti saya akan share. Okey. Maksudnya sebenarnya bidang arkeologi maritim ni kita boleh wujudkan pakar di kalangan tempatan. Pasti. Sekarang ni apa yang kita tak boleh buat? Berdasarkan teknologi, ya, dengan media massa, macam-macam kecanggihan yang ada pada zaman ni, semua kita boleh buat. Tak perlu lah panggil daripada orang luar sebenarnya. Itu di moral dia. Okey, next. Okey, ini antara penemuan-penemuan yang pernah direkodkan dalam buku oleh Stan tadi. Turiang Wreck sekitar abad yang ke-14, Nanyang Wreck, dan penemuan dia pun dah banyak kali di-highlightkan. Kargo-kargo penemuan ni pernah dilelongkan, pernah dibuat di pameran di Jabatan Museum tahun 2007, tak salah saya. Apa tahun 2000 lebih kurang tu, besar-besaran, ya, Haji Zainal. Memang kita macam merestui, dan waktu semasa beliau diibarat sebagai hero for maritime archaeology di Malaysia, waktu itu menteri kita ialah Tan Sri Rais Yatim sekarang ni. Saya ingat lagi, saya tengok kan, dia memecahkan belon perasmian untuk auction for the artifacts waktu itu di KLCC, dia kata di mana waktu itu. Jadi moral dia ialah kerajaan kita merestui, okey, kegiatan ini, walaupun lepas itu adalah nanti musibah adalah konsesi dibagi pada kita 30-70. Ya, itu antara sedikit basic tentang perkembangan syarikat-syarikat yang mengendalikan kajian arkeologi awal ini. Okay, next. Ini contoh penemuan tapak kapal karam di Asia Tenggara. Tahun 1998, saya pernah join sekejap di Vietnam itu, Vũng Tàu Wreck, tapi sekejap lah. Saya baru belajar waktu tu, tahun 98. Ya. So ni merata penemuan-penemuan ni, dan ada penemuan yang terbaru lagi depan ni. Okay, next. Ini antara site-sitenya tapak kapal karam. Kita nak buktikan sesuatu, sekali lagi daripada awal saya tegaskan, mestilah mempunyai kaedah ataupun metodologi yang tertentu. Pertama, mesti bersifat saintifik, objektif sifatnya, dan realistik, dan bukti. Kalau tidak ada tangible bukti, slow sikit. itu saya punya stand. Itu pendirian saya. Sebab tu Dr. Nasar, dia tahu dah ke mana-mana ceramah, memang dia tahu saya tak begitu sukalah untuk kalau bercakap pasal metafizik. Dia selalu mention banyak kali, semalam pun dia kata. Itu saya punya pandangan lah, ya. Saya lebih suka kepada yang tangible, yang lebih nampak. Besar, kecil, gah agung itu kita boleh tulis, kita boleh ceritakan. Tetapi yang realitinya, itu yang paling penting. Sebab ilmu ini, kajian ini tak boleh menipu. Nanti siapa nak bertanggungjawabkan kita sekiranya kita cakap benda yang tidak benar? Lebih baik kita cakap benda yang kita nampak. Besar dia, besar ini, contoh. Besar inilah dia, contoh. Okay. Fungsi dia beginilah fungsinya, contoh. Okay, next. Sedikit perkongsian. Tahun 2015, semasa saya dipinjamkan tadi di UNIZA, inilah bibit-bibit pertama saya participant and observation dekat site. Yang sebelah tu masa baru dapat lesen nyelam tu, tekankan kangkang masa tu. Okay. Untuk buat survey kawasan The Bidong Wreck dekat Pulau Bidong. Yang sebelah saya ini pakar lah, kawan saya lah, Encik Bahrim. Dia ni instructor dan memang dah berpuluh tahun bidang ni, bidang menyelam. Sebab tu saya katakan tadi, sebenarnya kat negara kita ni tak perlu panggil orang luar dah. Kita sendiri boleh wujudkan pakar dalam bidang ni sebenarnya. Okay, next. Okay, ini kerja-kerja dalam air. Saya sebenarnya, niat saya, tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala bantu saya. Niat saya niat yang suci murni, iaitu aku nak wujudkan orang tempatan yang pakar dalam bidang ni. Aku tak nak lagi orang luar, dan saya anti siapa masuk. No, kita boleh buat kita sendiri. Dan kami cuba praktikkan, boleh buat.
macam mana kami mengukur, sebab sebelum ni saya terlibat dalam land arkeologi dah lama. Datuk Haji Yusof tu, masa pertama kali tahun 90 di Kenyir kita revise sikit, kita selingan sikit. Saya buat kajian arkeologi prasejarah di Kenyir, Tasik Gua Tasik A. Datuk Yusof waktu tu dia kerja di mancing ikan bagi kita makan. Sampai sekarang saya ingat lagi. So tahun 90 saya dah buat land arkeologi di darat. So bagaimana di darat itu kita implement seperti mana di dalam air, memang boleh buat. Tetapi macam saya yang baru pandai belajar menyelam, lesen agak tough lah. Ya, bagaimana tahan nafas, tension, tak ada pengalaman. Okey, ini antara contoh-contoh kerja survey dalam air. Okay, next. Seperti mana di darat, saya rasa dalam sini ada pengalaman buat kajian arkeologi. Tetapi darat dengan laut dalam air beza ya. Dalam ni you masuk you dah tense dah. Sebelum lagi you punya tense tu dikuasai oleh memang keadaan persekitaran yang semula jadi itu. Sebab tekanan di bawah air tak sama tekanan kita ke atas ni, berbeza. Ya, arus, visibility, so benda-benda tu bermain dengan ni. Tetapi ada ubat dia. Next. Okay, kita dah siapkan frame. Benda-benda ni lah saya ajar daripada A sampai Z. Asas macam mana nak buat kajian arkeologi maritime excavation di dalam air yang sebenar. Yang Stan tadi buat tu, mereka bukan buat proper archaeological excavation. Bukan, mereka hanya buat salvage. Sebab penemuan macam ni boleh lah, kita boleh buat action sikit. Bukan buat action, maksudnya kita boleh survive lama sikit dan tekanan kita boleh tahan dengan air. Lebih kerana tak berapa dalam, 20 meter tak berapa dalam, 20 meter tak dalam. Yang penemuan Turiang Wreck apa semua tadi tu 60, 40, 60 meter. So badan kita tak boleh tampung lama dalam air. Paling max pun you masuk dalam touchdown you kena naik dah. Dan naik pun tak boleh naik terus. Pecah dia punya paru. Ada kaedah dia, ada metod dia, ya. So kesimpulannya bukan senang nak buat benda ni, tapi boleh buat. Okay, next. Ya, ini kita set up kita punya the basic baseline dalam air macam ni lah. Okay, next. Cara-cara mengangkat benda naik. So katakanlah kita dapat contoh bukan betul arkeologis maritim menyelam, pop jumpa sebuah kapal besar. Janganlah kata nama benda lain, adalah kapal suatu dekat perairan Melaka ni, kan? So macam mana kita nak angkat benda tu naik? So antaranya begini, dengan syarat dia punya visibility seperti ini. Ini pantai timur. Pantai timur tak apa. Pantai barat ni masuk je terus keruh, tak nampak apa langsung. Zero visibility. Ya, dengan current, dengan arus, dengan takut lagi. Nak pula sekarang ni Melaka ni banyak buaya katanya. Macam tu. Kan? Lagilah kami takut. Okay, next. Okay, kalau jumpa kapal, beginilah bentuk dia dalam air. Okay? Next. Next. Okay. Pengalaman pertama saya, apabila tadi tu saya macam yang tekan-tekan tu kan, pop jumpa benda ni, saya mula terfikir satu. Pertama, ya Allah Tuhanku, patutlah tak ada orang nak buat benda ni. Punyalah susah, punyalah mencabar. Tapi apabila saya tengok rangka kapal tu, nampak tepi tu, kayu tu, dengan artifak tu, saya hilang saya punya kegusaran dalam tu. Sampai first time saya dive, gas saya nak habis, saya tak sedar. Sebab saya eager masa tu. Ya Allah, sonoknya. Dengan artifak tersusun, nanti saya tunjuk, begitu banyak, menyebabkan hilang semua. Saya punya perasaan takut, perasaan gusar saya, gas saya ada tak ada saya tak kira. Saya happy. Pertama kali saya jumpa banyak begitu, ya. Tapi bukan senang lah nak jumpa satu benda ni. Next. Ini antara contoh-contoh pameran saya tunjuk tadi. Okay, next. Okay, kalau jumpa dalam air begini susunannya. Next. Okay, ini gambar real bukan edit tu saya tu masa mula tu. Dalam air kita gali bukan macam gali kat darat. Kita hanya guna tangan begini, kita buat gini dia akan keluar pasir tu. So dalam tu penuh tersusun dengan artifak tu. Okay, next. Tu saya tunjuk tu. Ini saya punya trademark. Kalau saya bentang paper,
berkenaan dengan arkeologi maritim, this is my trademark. First time. Okay, next. Okay, next. Okay. Tahun 2017, Jabatan Warisan Negara, UMT, UKM dan juga sebuah syarikat swasta, UZMA serta Lembaga Museum Negeri Terengganu bantu sama-sama untuk buat kajian salvage 2017. Okay. Dan kami telah berjaya menaikkan lebih kurang 7,800 artifak di permukaan baru. Di dalam tu banyak lagi. Okay, sampai hari ini. Okay, next. Okay, so itu perkongsian saya. Bagaimana arkeologi maritim itu wujud. Masa banyak lagi je ya? Datuk, banyak lagi masa ya? Banyak lagi masa? 15 minit. Saya nak sejam lebih lagi. Okay, itu tadi perkongsian tentang secara umum perkembangan sejarah arkeologi maritim di Malaysia sejak zaman prasejarah, bagaimana zaman kerajaan awal, bagaimana keterlibatan syarikat swasta, macam mana. Saya berkongsi sedikit macam mana saya sendiri terlibat dalam tu. Dan sekarang ni apabila cakap tentang menamberahi keagungan maritim di Melaka, sekarang ni saya cuba buktikan. Ni dia, apa berlaku di Melaka sebenarnya tentang perkembangan maritim melalui kajian arkeologi ini. Okey. Saya catat dalam rekod, saya tengok dari segi melalui kajian saya daripada 1980-an hingga terkini tahun 2021-22, lebih kurang 7 kajian pernah dilakukan di Melaka, khususnya di Selat Melaka. Pertama, Muara Sungai Melaka 1984. Saya ingat masa ni zaman-zaman Jabatan Museum dan Antiquity, bawa Datuk Paiman ataupun Datuk Adi ataupun mungkin Datuk Syarum, I don't know, maybe kan, one of them. Ini apabila berlakunya aktiviti penambakan. Ni satu lagi nak share sikit pasal reclamation. Melaka lebih-lebih lagi akhir-akhir ini memang menitik beratkan tentang isu-isu berkaitan dengan penambakan. Terutamanya projek yang dirancang oleh M West. Siapa ada wakil M West ini? Tolong angkat tangan sekiranya ada. Dan banyaklah saya cuba nasihatkan mereka, sebab ada kontradik. Kawasan penambakan, kebanyakan kawasan-kawasan perancangan penambakan di sepanjang pesisir pantai Melaka itu merupakan kawasan yang agak sensitif, terutamanya kepada peninggalan artifak ataupun kapal karam suatu ketika dahulu. Justru itu sekitar tahun 2008, 2009 itu, tak silap saya, ataupun 2010, Jabatan Warisan Negara bersama-sama dengan Kerajaan Negeri serta Perzim telah mewartakan kawasan, lebih kurang kawasannya agak luas, nanti saya tunjuk, merupakan kawasan yang dilindungi, zon yang dilindungi. Maksudnya tidak boleh buat sebarang pembangunan, termasuklah penambakan, pelumbangan pasir dan sebagainya. Kerana takut akan kehilangan kita punya khazanah, ya, bukti-bukti sejarah tadi itulah. Lebih-lebih lagi yang kita nak jumpa kan, nak cari yang the shipwreck ni. Okay, the second one is Cap di Tanjung Tuan tu, Cap Rechado tu, 1989. Katanya menemu rangka kapal karam sedalam lebih kurang 40 meter. Tetapi hanya kita temu based on kita punya survey mengikut daripada scientific survey dan juga orang menyelam. Oleh kerana dalam sangat, dengan keadaan Tanjung Tuan punya formation dalam air itu ya berselut dan visibility di arus yang kuat, maka agak very risky, sangat bahaya. Jadi kita tinggalkan saja. Saya syarikat swasta juga yang buat benda tu, ya. Nombor 3 juga sama, agak banyak di situ di Tanjung Tuan tu. Nombor 4 Diana di Tanjung Bidara pada sekitar tahun 93-94. Yang ini dibuat kajian oleh Historical Sdn Bhd, syarikat swasta juga. Okey, ditemui banyak artifak-artifak kat situ. Kan? Sebelah saya harap lepas ni apabila saya bagi data ni, janganlah lepas ni pergi pula cari kan, guna metode detektor ataupun senyap-senyap pergi selam kat Selat Melaka ni, kena tangkap tau ni. Nombor 5, ni penting. Ini bermulanya era
moden. Apabila Jabatan Warisan Negara mengambil inisiatif untuk melihat dan juga ingin menggazetkan zon lindungan warisan itu. So 2005 hingga 2007 kerjasama antara Jabatan Warisan Negara, Perzim, TLDM ya dan sebagainya itu buat survey dan juga memplot rekod dan banyak penemuan seperti yang saya katakan peluru meriam seramik dan sebagainya. Cumanya bukti penemuan kapal belum lagi ditemui secara banyak waktu itu. Namun kita dapat info daripada para nelayan, yes, banyak melaporkan penemuan-penemuan bentuk-bentuk kapal lah. Tapi secara actualnya, secara fizikalnya belum banyak sangat ditemui. Nombor 6, ni juga penting. Kajian masa ni waktu kuat COVID 2020, sebuah syarikat ingin buat tambak antara Pulau Upih dengan Kelebang itu sebanyak 300 ekar. Jadi sebelum buat tu mereka Jabatan Warisan wajibkan mereka buat kajian HIA, Heritage Impact Assessment. Selain membuat kajian-kajian EIA, hidrologi, JMG dan sebagainya itu impact lah, social impacts, fishery impacts, hydrology impact, archaeological impact dan sebagainya impact itu. Dan saya terlibat. Kita cuba buat survey secara saintifik. So kali ini kita gunalah beberapa peralatan dan kos juga agak tinggi. Nanti saya akan share. Dan sehingga yang nombor 7 itu yang paling penting sekali. Yang semalam Dr. Andes Nasa mention, dia kata lebih kurang 50 meter, bukan 50 meter, tak jumpa lagi. Tapi kita harap-harap begitu ya, Dr. Andes Nasa. Ya, nanti saya akan share. Okay, next. Okey, ini antara lokasi kajian yang saya nyatakan tadi, yang kawasan penambakan itu. Kalau kita lihat bahagian biru tu ke atas tu, kawasan gazetted warisan, Jabatan Warisan Negara, yang banyak mempunyai implikasi yang besar terhadap pembangunan dan juga perlindungan warisan. Jadi saya ni, peranan saya sebagai orang tengah, as a perunding, penasihat kepada kedua-dua pihak, sama ada agensi kerajaan ataupun konsortium ataupun kontraktor, klien itu, biarlah win-win situation. Hakikatnya sebenarnya pengkaji ataupun penggiat sejarah warisan sepatutnya tidak anti kepada pembangunan. Kita harus bergerak seiring. Tetapi sejauh mana peranan daripada pihak jabatan warisan ataupun pihak yang bertanggungjawab terhadap melindungi warisan sejarah itu dan bekerjasama dengan pihak konsortium untuk mencari satu kaedah yang sesuai. Sekiranya kita menemui sebarang penemuan yang melibatkan penemuan warisan ataupun sejarah yang memberi impak besar kepada sebuah negeri itu peranan saya lah. Okey, dan sampai hari ini benda ini dipolitikkan. Saya biasalah. Saya pun heran apabila saya siapkan report itu. Contoh ni sedikit perkongsian. Bagaimana report saya didapati oleh dicilok oleh wartawan daripada Malaysia Kini yang nakal. Dia kata saya gini. Wah, benda tu boleh menimbulkan isu dan kontroversi. Ya, jadi itu juga antara kekangan yang saya hadapilah sepanjang penglibatan saya dalam bidang ni lebih kurang 35 tahun. Ya, next. Ini gerak kerja kami. Sekiranya nak membuktikan sesuatu itu, kita ada step dia. Seperti mana yang saya jelaskan pada tahap awal. Antaranya ialah kita buat survey dulu. Survey secara apa? Gunakan teknologi yang canggih. Misalnya kita buat SBP, sub-bottom profiling, menggunakan alat-alat yang sesuai dan detect sekiranya ada anomaly ataupun kesan-kesan yang kita boleh syak. Ini apa? Kapal ke, batu ke, bash ke, sampah ke, artifak ke dan sebagainya. Barulah kita boleh buktikan suatu benda itu lebih saintifik dan objektif sifatnya. Itu saya punya disiplin lah. Okay, next. Then bila ada image begini, penemuan-penemuan ini, pengkaji akan spot. Okey, kawasan ni macam orang sakit kanser lah.
kita pergi MRI scan, ada marker misalnya, so doktor boleh detect di shark apa berlaku kat situ. So begitu juga dalam bidang ni saya akan scan begini, kalau ada any indicator kita akan pergi check untuk further investigation. Okay, next. Selepas kita dapat data tadi, ni pasukan menyelam kami akan turun menyelam, check benda tu apa benda sebenarnya yang kita jumpa kesan tadi tu. Ya. Maksudnya kita kerja secara gunakan equipment yang proper, dan juga kita guna manually, kita dive, scuba diving. Dan very challenging lah. Waktu ni sambil menyelam, dia ada 3 benda yang kami risaukan. Pertama, arus. Nombor 2, tak nampak, gelap. Tak yang macam tadi tu. Tadi tu saya buat di Pantai Timur, macam dalam aquarium. Cantik, nampak ikan semuanya. Yang ni turun je, you akan berdebar. Nombor 3, terfikir ada buaya. Teruk betul Nasar, you kena clearkan buaya tu Nasar. Dia ada kat situ area tu. Okay, next. Ni. Ini hasil dapatan para nelayan. Ya. So, kita juga membuat interview kepada para nelayan. Jumpa apa tak? Pernah jumpa ni tak? Ini tak ada. Dia kata, kami pernah jumpa. Boleh tengok tak di bawah? Ini antara bukti-buktinya. This is genuine, asli. Yang mereka semasa memasang pukat menjala itu, disangkut dekat di menjala dan pukat, dan ini hasil dia. Jadi kita bukan nak benda ni, kita just ukur, tengok saiz jenis apa, benda apa. Nak tahu aktiviti waktu itu betul tak? Inilah dia antara bukti-bukti peninggalan. Kalau kita kata Empayar Melaka itu merupakan sebuah zaman ataupun yang amat gilang gemilang dari segi perdagangan dan sebagainya. This is one of our evidences. Next. Okay. Ini mungkin yang penghujung lah ni. Inilah antara satu-satunya penemuan kapal yang berada di Melaka. Okey. Latar belakang tapak, sebenarnya tapak ini merupakan sebuah tapak di Pulau Melaka, bekas tapak yang ditambak di kawasan tu. Okey. So apabila berlaku proses penambakan, lama dah benda tu bersemak. Adalah beberapa pengkaji bebas ini yang minat dengan benda-benda ni menggunakan metal detector. Pada tahap awalnya, jalan survey guna metal detector, kesan dapatlah beberapa contoh, misalnya coins dan artifak-artifak lain. Lalu dilaporkan mungkin kepada Perzim ataupun Jabatan Museum, I do not know waktu tu. Perzim, okey. Dan Perzim datang investigate. So bila datang investigate pada tahap awalnya, kita dapati di permukaan itu, walaupun semak samun, ada banyak taburan artifacts, which is orang umum tidak tahu, dan hanya mereka yang buat kajian ni saja tahu. Dan sisa-sisa kayu, rupa-rupanya sisa kayu itu antara pecahan-pecahan kapal ataupun perahu sebenarnya. Dan kita tak tahu lagi. Waktu tu sebelum kita gali kawasan tu, dia flat, bersemak samun, ya, dan tidak ada apa-apa waktu tu. Dan akhirnya pada oh Allah, masa dah tak ada. Saya minta maaf sekejap ya. Tahun 2020, pasukan kajian daripada Jabatan Warisan Perzim buat kajian secara ringkas, dan akhirnya inilah bentuk kapal yang kita jumpa. Namun demikian, kita belum lagi dapat expose keseluruhannya, tetapi telah diberhentikan akibat banyak faktor. Saya harap kepada mereka lepas ni, kalau nak further benda ni, bolehlah berbincang dengan saya balik, dan juga dengan kita ada agensi yang berkenaan kat sini. Okay, next. Okay, ni antara bukti-bukti penemuan dia. Seramik ya. Saya pertama-tama sebelum saya habiskan ceramah saya ni, saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim daripada Perzim. Saya kenang budi mereka kerana kebanyakan arkeologis muda Perzim ya, berlumpur hari-hari lebih kurang 2 bulan untuk menaikkan benda ni. Okay, next. Ni kesimpulan dia. Okay. Pertama, sebelum kita menentukan ataupun ingin membuat sesuatu, terutamanya benda-benda yang besar begini, kita buat kajian secara komprehensif dahulu. Bandingkan kajian kita, lihat daripada pelbagai sumber dan sudut, bukan semata-mata rely on satu sudut. Satu. Kedua, macam saya,
buat kajian tentang arkeologi maritim. Saya gali, saya nampak. Saya sendiri pun saya tak berani kata itu merupakan kapal A, B, C atau D. Jangan dulu keluarkan sebarang kenyataan dan kesimpulan, kerana kita tak tahu apa benda sebenarnya benda tu. Dalam bidang arkeologi memerlukan banyak bahan bukti, associate finding, analisa sebelum kita boleh keluarkan kenyataan. Begini akhirnya kita cuma berdasarkan kajian yang sangat saintifik dan objektif. Okey? Yang purple ni, buat kajian perbandingan dengan melihat model, contoh kapal dan sezaman dengannya. Go, kita boleh travel ke mana-mana saja, dan buat tu must be a reasonable. Okay? Melibatkan juga sedikit pandangan orang luar, sebab orang luar juga pakar. Mereka juga kalau rakan-rakan kita yang buat kajian tentang maritim di rantau ini juga mungkin boleh membantu, mungkin boleh memberi idea, sebab mereka ada pengalaman banyak beberapa buah kapal di negara masing-masing dan mereka pernah reconstruct balik. Okay, next. Ini juga penting mendapatkan pendana yang sesuai lah. Sebab nak buat benda ni bukan senang, melibatkan duit RM1 yang banyak. Okay, next. Okay, membina sebuah kapal yang benar-benar melambangkan kemasyhuran, kebijaksanaan dan kekuatan orang Melayu, khususnya yang hidup pada zaman kegemilangan Kesultanan Melaka abad ke-15. Okay, membina semula sebuah kapal yang bercirikan kearifan tempatan. Maksudnya di kalangan penduduk Melaka itu sendiri. Cari bukti dia. Yang munasabah, itu yang saya highlightkan tu. Be a reasonable lah. Munasabah. Dari segi size dia, dari segi fungsi dia, dari segi kekukuhan dia. Be a reasonable. Dan diterima oleh semua pengkaji serta masyarakat Malaysia. Saya rasa itu dahulu. Datuk, minta maaf, masa lebih beberapa minit ni. Next, dah ada ke tak? Tak ada kan? Dan itulah dia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya. Okay, terima kasih Dr. Syari di atas persembahan yang berkehebat tadi tentang ekologi. At least kita belajar sebanyak tentang bagaimana ekologi bawah air. Okay, tolong sebutkan nama dan kepada siapa ditujukan soalan berkenan. Ya, saya serahkan kepada peserta untuk jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua orang pembentang yang sangat luar biasa pada saya. Saya Hasanuddin Yusof dari Maktab Penyelidikan Tamadun Alam Melayu dan Islam. Saya ada soalan pada Prof Asy'ari Muhammad. Apa pandangan Prof tentang yang dikatakan ada penemuan kapal perahu ataupun kapal Sungai Batu? Apakah pandangannya? Apakah tindakan yang akan dibuat? Saya nak dapat pandangan Prof lah, seorang pakar maritim ekologi. Itu saja. Terima kasih. Bila keluar soalan kapal perahu dekat Sungai Batu, mic pun tak nak on. Okey, sebenarnya memang saya pernah mendengar bahawa pertama saya ingat bukan saya seorang, semua tahu bahawa tamadun kegemilangan tamadun Sungai Batu itu memang terserlah lah dari segi banyak pembuktian bahan-bahan arkeologi di sana. Dan mungkin lebih kurang dah separuh perjalanan research dia sejak tahun 2007 itu dilaporkan bahawa ditemui tapak paya di belakang on the right side tu. Dan apabila pasukan penyidik arkeologi USM membuat survey, scan, katanya merupakan bekas alur sungai yang purba, yang lama. Okay? Dan juga dengar-dengarnya katanya
mereka menemukan sebuah kapal yang telah tenggelam. Dengarnya, wallahu alam lah. Dan saya pun tertanya-tanya di mana bukti penemuan kapal tersebut, betul ada atau tidak. Jadi saya terpaksa merujuk kepada Jabatan Warisan Negara, kerana Jabatan Warisan Negara lah agensi yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti dan semua tata cara kerja research tentang kapal tersebut di bawah Jabatan Warisan Negara. Dan mereka juga tidak pasti ya tentang kewujudan kapal tersebut. Jadi insyaAllah dalam minggu hadapan ke 2 minggu lagi, kalau Dr. Hasanuddin berkelapangan boleh ke utara pula, jumpa lagi saya kat sana. Ada satu lagi seminar berkaitan dengan arkeo pelancongan di Lembah Bujang itu. Mungkin boleh bertanya soalan tu kepada orang yang lebih sesuai lah. Jadi kesimpulannya saya tak tahu, saya cuba dapatkan maklumat. Tetapi kalau ada, baguslah nak membuktikan bahawa wujudnya perhubungan awal. Katanya kawasan tu juga merupakan kawasan maritim yang gah dan agung ketika abad awal pertama Masihi dan juga lebih kurang 3 atau 500 tahun sebelum Masihi, di mana industri melebur besi itu wujud ya. Jadi benda-benda itu kita kena pastikan. Sebenarnya banyak fakta-fakta sejarah warisan negara kita belum dapat kita bongkar 100%. Kerana antaranya saya dapati bahawa penyelidik itu tidak dapat peluang untuk membuat sebuah penyelidikan itu secara tuntas, finish kan. Ekoran akibat kekangan dana dan keuangan. Jadi kadang-kadang penyidik itu eager nak tahu macam contoh tadilah kes Pulau Melaka tadi tu. Kita nak buat investigate kapal apa sebenarnya tu yang jumpa tu, the first kapal purba ditemui di Melaka, di Pulau Melaka tu, right? Tapi apabila dana tu tidak ada, jadi terpaksa membantutkan kajian lanjutan. Jadi menyebabkan semua maklumat penting berkenaan dengan perkapalan awal di Melaka. Dan sebenarnya kami penyidik dengan Jabatan Warisan, dengan Perzim, saya sendiri sebagai ketua penyidik memang eager lah. Inilah masanya kita nak buktikan at least satu. Inilah dia kan, katanya kapal yang hebat dulu, yang di mana Melaka itu terkenal sebagai sebuah pelabuhan yang dikunjungi oleh ribuan manusia di seluruh dunia datang ke Melaka, mempunyai 84 bahasa yang dituturkan, apa-apa pun tak ada so far. Saya berani cakap gitu sebab tak ada lagi bukti. Jadi saya mintalah supaya kepada mereka-mereka yang berautoriti, mempunyai dana, buatlah sesuatu supaya at least kita naikkan ataupun kita buat kajian lanjut berkenaan dengan penemuan kapal tersebut di sini. Itu saja saya. Terima kasih. Okey, lagi peserta lain, soalan-soalan seterusnya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johari daripada Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Batu Pahat. Ini soalan ni soalan cepu masalah untuk Dr. Asyari Muhammad. Mendam berakhir belayar malam, belayar sampai ke Kuala Langkat. Segala persoalan nampak berbalam, semoga terungkai dalam muafakat. Belayar malam kehilangan arah, jenuh menunggu orang di kota. Kita menyelam, mengesan sejarah. Adakah kemungkinan lanun mencuri harta? Terima kasih. Siapa nak?